Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami rida Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada Fadil pengerusi majlis, yang bahagia Tuan Imam, jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan lepas kita bercakap tentang seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya tidak Islam, yang asalnya seorang peminum arak, tetapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sayap kanan ataupun sayap kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan Islam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bulan lepas kita tengok 5 ayat lebih kurang ayat Al-Quran yang turun bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Selain daripada ayat Quran, sifat kepimpinan Sayyidina Umar juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Orang besar ni, orang hebat. Tak pelik lah kalau kepimpinan Sayyidina Umar disebutkan dalam kitab-kitab langit yang lain seperti Taurat dan juga Injil. Ketika umat Islam berjaya menawan Baitul Maqdis selepas Nabi wafat, Abu Bakar nak jadi pemerintah, kemudian Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar, 2 kerajaan besar dikalahkan, iaitu Rom dan Parsi.
Bila dua kuasa terkuat dunia kalah dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam Madinah, antara kawasan yang akan diserahkan kepada kerajaan Islam Madinah, pusat pemerintahan ketika itu adalah Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah waktu itu terus dilantik menjadi menteri besar Masjidil Baitul Maqdis zaman Sayyidina Umar. Sayyiduna Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang hebatlah, sahabat yang hebat, salah seorang yang juga dijamin syurga daripada 10 orang tu. Maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu hantar surat pergi ke Madinah, mereka nak serah kunci-kunci Baitul Maqdis di tangan Sayyidina Umar sendiri. Jadi Madinah pun siaplah, pusat pemerintahan. 1/4 ketika itu dunia di bawah Madinah. Bersiaplah tuan, bersiap. Pengiring dengan pemimpin tertinggi nak keluar, dia bawa macam-macam lah, tukang masak kan, tukang jahit, tukang urut, doktor peribadi. Maka keluarlah Sayyidina Umar nak pergi ambil kunci-kunci Baitul Maqdis, dia dengan pembantu dia saja yang bernama Salim. Waktu tu kekayaan Rom dan Parsi pindah mai Madinah dah. Tuan-tuan bayang tengok berapa ribu biji kereta mewah ada di Madinah. Kan 5-60 biji ni. Nak faham zaman hari ni punya keadaan, maksudnya berbelah-belah ribu biji kereta mewah. Sayyidina Umar dia pilih sebuah saja. Maka datang Salim ni tanya, wahai Amirul Mukminin, kita nak pergi naik apa? Sayyidina Umar pun tunjuk unta, sekok. Kenapa tak ambil dua? Sayyidina Umar kata, kalau satu sampai tak? Sampai? Satu je lah. Palestin. Madinah nak pergi Palestin, dia nak kena lalu, dia ada 2 jalan. Madinah, Syria, Palestin. Madinah, Jordan, Syria, Palestin. Satu lagi Madinah, Iraq, Syria, Palestin. 2 jalan. Lebih kurang 1,500 km. Naik unta tak pergi dah tuan-tuan. Dengan kereta pun fikir banyak kali. Kan, dengan kereta pun anak-anak ajak balik Johor kah? Tak mau. Baik duduk di masjid seronok. Duduk di kampung senang pergi masjid. 1,500 km naik unta. Saya Umar kata yang tu lah. Kalau sekok pun sampai, sekok cukup lah. Naik. Bila naik tak boleh naik 2 orang. Nak kena ganti-ganti. Maka kata Sayyidina Umar, dalam perjalanan yang jauh, aku akan naik satu jarak, kamu tarik. Kemudian kamu akan naik satu jarak, aku yang tarik. Sepanjang kamu tarik, aku akan baca Quran untuk kamu semak. Dan apabila aku yang tarik unta tadi, kamu baca Quran, aku yang akan semak. Pekerja, pembantu dia pun alim. Salim ni kita kata lagi senior daripada Imam Abu Hanifah, lagi senior daripada Imam Syafi'i, lagi lebih alim lah. Walaupun dia hanya bekas hamba abdi saja kepada Sayyidina Umar, tetapi tuan dia alim, maka dia pun alim. Hafal Quran biasa. Maka bertolaklah 2 orang ni
Di Padang Pasiak dulu pun perjalanan Mekah Madinah, Mekah nak pergi ke Palestin, Mekah nak pergi ke Syria, Mekah nak pergi ke Yaman, Madinah nak pergi ke Yaman, jarak di antara satu tempat ke satu tempat dia ada tempat perhentian yang memang semua pedagang-pedagang tahu. Kalau nak pergi ke Syria, ke Syam waktu tu ada berapa perhentian mereka tahu. Maka naiklah dua orang ni sampailah menuju ke Palestin. Semua orang tahu bila nak sampai dekat dengan Palestin, betul-betul dekat pintu gerbang dah nak masuk Baitul Maqdis. Waktu tu giliran Sayyidina Umar yang tarik. Maka Salim ni bila dia duduk atas tu, atas unta ni, nampak dah pintu gerbang lagi berapa kilometer tu. Di depan pintu gerbang tu menteri-menteri utama dah tunggu dah. Kan bila turun kapal terbang, presiden dengan menteri kanan akan tunggulah 5-6 orang. Dia nampak dah. Dia pun kata, wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang bawa. Sayyidina Umar kata, jangan, ini giliran aku yang tarik unta ni. Aku pun tak banyak pahala dan kamu pun tak banyak pahala. Dua-dua saling memerlukan, kata Sayyidina Umar. Maka dia pun tarik. Dekat nak sampai pula ada kawasan berayak. Lecah lah, bukan ayak terjun ni. Maka kawasan tu lah yang terpaksa dilalui. Sayyidina Umar pun angkat selipar dia tak di sini, belah kiri, tangan kanan tarik unta. Waktu tu kerajaan Islam kaya mana tuan-tuan? Rom dan Parsi punya harta dibawa ke Madinah. Sayyidina Umar pun buka selipar dia selinting seluar, masuk, randuk dalam lecah tersat. Randuk dalam lecah sampai tangan macam mana muka? Dengan kaki, dengan apa? Maka gubernur yang dilantik waktu tu Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia pun mai kat Sayyidina Umar. Sebelum sampai kat menteri-menteri ni, dia kata, wahai Amirul Mukminin, anta baina aqwamin yujilluna al-manzar, ahakadha baina haula. Dia kata Amirul Mukminin, kita main satu tempat besar ni, semua menteri dia ada, semua orang tertinggi dia sedang menunggu kamu. Takkan tak tukar jubah, tak dengan berlemah, bahasa kita lah kan. Bila Abu Ubaidah bin Jarrah suruh Sayyidina Umar salin baju lah, tukar hak nu lah apa semua, maka ketika itulah keluar satu perkataan yang masyhur. Ayat inilah selalu Ustaz ulang, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai Abu Ubaidah, kalaulah orang lain yang sebut perkataan ini, nescaya aku telah pancung kepala dia. Sebab hak sebut ni pun sahabat yang Abu Ubaidah bin Jarrah ni aminu hadhil ummah, Nabi gelar dia tukang amanah kepada umat Rasulullah. Hak berapa puluh bilion ni tukang amanah dia Abu Ubaidah bin Jarrah, besar. Dan dia hampir menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Hampir dia tu naik, dia yang dilantik selain daripada nama Abu Bakar yang naik. Maksudnya memang orang kanan lah Abu Ubaidah ni. Antara dia atau Abu Bakar atau Sayyidina Umar, nama-nama yang naik waktu Nabi wafat. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, kalaulah orang lain, nescaya aku dah pancung kepala dia. Wahai Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kelompok manusia yang Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma btaghaina al-izzata li ghairi al-Islam adhallana Allah. Selama mana kita mencari selain Islam untuk mendapatkan kemuliaan, adhallana Allah, Allah akan menghina ketika itu. Nak cari kemuliaan dengan Islam, uraian ayat Sayyidina Umar ni. Kita mulia kerana Islam. Kita mulia kerana memuliakan Islam. Paling kurang, kata Abu Ubaidah,
basuh dulu kot kaki, nak suruh juga. Lepas pun ambil air sikit, Sayyidina Umar pun basuh lah dah. Randuk selut tak saat ni kan, basuh-basuh apa semua, pakai slipper elok lah. Basuh pakai slipper. Lalu masuk ke dalam, dia bandar dulu ni, kalau bandar utama dia akan ada kota. Tuan-tuan tak boleh bayang kot, kita tak ada kota Kuala Muda dah lah Kedah, dengan kota Kuala Kedah tu pun tak nampak apa dah kan. Di negara Arab, kalau di Syria, kota-kota ni masih utuh. Bahkan apa nama ni, apa dalam bahasa Arab, Colosseum tu, yang tempat ada tangga tu, Colosseum yang terbesar di dunia ada di Syria. Masih elok lagi. Dia pernah jadi pusat pemerintahan Rom, Syria ni. Jadi satu bandar dia akan buat kota. Keliling tu tembok yang tak tahu Zadok pertuk lah. Memang bata dia besar ni. Tebal tu. Berapa bata dia susun tu. Tembok-tembok yang besar. Lepas tu dia ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Lepas tu masuk dalam, ada yang 7 lapis bawah, ada yang 4 lapis bawah, ada yang macam tu. Baitul Maqdis pun kota yang besar dan kukuh ketika itu. Mereka buat majlis, nak serahkan kunci kepada ketua orang Islam, Amirul Mukminin, yang mana ketika itu keseluruhan menteri-menteri kanan ada ketika tu bersama dengan para ulama, kira mufti-mufti Kristian lah, ketua-ketua agama yang besar, semua duduk di situ. Maka masuklah Sayyidina Umar, dia yang heret. Dia punya pekerja dia, bukan heret, maksudnya dia yang tarik tali unta pada saat masuk. Orang pakat tengok macam mana tuan. Tu dia orang nombor 1, orang umat Islam. Ketika itu mereka melihat ulama-ulama Kristian, orang-orang agama, pakat duk tengok Sayyidina Umar, pi kanan, pi kiri. Daripada jauh tu duk pi kanan, pi kiri. Duk kira apa mereka ni duk tengok. Bila habis kira, masing-masing pakat menangis. Apa nama ni, ulama-ulama Kristian ni, dia kata, kami telah membaca di dalam buku-buku suci kami, Taurat dan Injil. Ulama Kristian kalau dia alim, maka dia akan hafal ataupun dia boleh hurai 2 kitab, Taurat dan Injil serentak. Kami mendapati di dalam buku-buku suci kami, annalladhi yatasallamu mafatiha baitil maqdis, bahawa sesungguhnya yang akan mengambil dan menerima kunci-kunci Baitul Maqdis, hakimun adil, adalah seorang pemerintah yang adil. Yamshi, dia berjalan kaki, wa ghulamuhu rakib, pembantunya menunggang, fi thawbihi 17 raq'ah, pada bajunya ada 17 tampalan koyak. Kitab Taurat, Injil sebut 17 tu rupanya yang ulama-ulama ni duk kira ni. Waktu 2, 3 cukup 17. Menangis mereka dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh inilah pemerintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lambang keadilan, ramzul adli. Maka Sayyidina Umar pun ambil kunci Baitul Maqdis selepas Isyak, dan dia pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur kita 5 saat kan, tu pun 3 tahun sekali. Padahal nikmat ni berlambak-lambak Allah bagi. Sayyidina Umar sujud syukur mewakili seluruh umat Islam, satu dunia orang Islam. Seronok kerana Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali ke dalam kuasa orang Islam. Sampailah subuh baru dia bangkit. Bahasa lah ni mustahil lah kan. Bahasa dulu yang tu biasa. Sahabat baca Quran sampai subuh, berdiri sampai subuh. Yang tu rutin Nabi dengan para sahabat.
Biasa ibadah macam tu biasa. Sujud syukur subuh, sebelum subuh baru mungkin bersyukur sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar ni macam kita sebut pada kuliah yang lalu, bila pemerintah nombor satu negara dia adil, maka semua gubernur-gubernur, menteri besar lah zaman hari ni, dia Perdana Menteri, maka semua menteri besar adil seperti dia. Cerita banyak lah kan. Saya bawa satu, mungkin tuan-tuan pernah dengar, nama sahabat ni tak masyhur tapi hebat, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ni salah seorang gubernur. Salah seorang, no? Bukan semua. Kalau semua 3 jam lah. Ni seorang aja, saya sebut sikit je kisah dia. Salah seorang yang tak masyhur pun. Sa'id bin Amir, dia masuk Islam bila satu hari kerajaan, waktu tu Nabi masih hidup, Nabi di Madinah, kerajaan Mekah buat pengumuman nak bunuh seorang sahabat Muhammad, pendukung agama Islam, iaitu Khubayb bin Adi. Dia buat pengumuman, semua pakat mai tengok. Memang dia nak ajak semua mai tengok, nak bunuh ni Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, yang ditangkap secara tipu. Kalau cerita macam mana cara Khubayb ditangkap pula, dia jadi lagi panjang. Lepas tipu Rasulullah, tangkap Khubayb. Waktu tu Nabi marah dan Nabi buat qunut nazilah ketika tu. Ni punca qunut nazilah ni. Lepas bohong kan, bohong Nabi nak guru agama, guru Quran apa semua di kalangan sahabat yang mahir, Nabi hantar ramai. Sampai di tengah jalan depa bunuh. Sampai di tengah perjalanan depa kepung, bunuh. Yang hidup dijual kepada pendendam yang berdendam dengan pembunuh-pembunuh saudara mereka dalam peperangan Badar. Antaranya Khubayb. Khubayb ni sahabat, sahabat Rasulullah. Maka ada orang yang dendam dengan dia, orang pun beli dia, orang Mekah beli, kemudian dibunuh di khalayak ramai, depa buat iklan. Maka kata Sa'id bin Amir waktu tu, dia tak Islam lagi, aku pun pi. Ramai di Tan'im. Pembunuhan tu dilakukan di Tan'im, luar tanah haram. Jadi orang pun berkumpul di padang yang luas, diletakkan kayu salib, bukan sebab agama Kristian, sebab senang nak ikat, buat kayu pacak macam tu lah, ikat tangan apa semua, bukan sebab Kristian tak. Orang dulu nak bunuh, salah satu cara dia macam tu. Di Syria ada satu kota, kita boleh masuk kota tu sampai ke bawah, dia ada tempat penyiksaan dan tempat bunuh. Macam-macam lah cara bunuh ni. Macam dia lepas pisau gaji besar tu, terbelah dua, macam-macam. Antara cara bunuh juga ialah ikat di kayu salib, kemudian bunuh, lepas tu tinggal situ. Maka Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pakar Quran, pakar di kalangan pakar, bukan semua sahabat pakar Quran. Maka dia diikat di situ. Orang Mekah pun pakar wimpun, semua kafir, penuh di tanah lapang tadi ni. Kata Sa'id, aku pun masuk di celah-celah yang ramai, sampailah aku duduk di depan, dan aku nampak pemimpin kanan Quraisy ketika tu. Maksudnya depan sungguh lah, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan, pemimpin kanan ni duduk di depan. Lalu diikat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Orang pakat duk suruh bunuh dia cepat. Kemudian Khubayb pun minta izin untuk solat 2 rakaat. Dia pun semayang. Kata Sa'id, aku pun tengok dia semayang daripada awal sampai habis. Betapa khusyuk dan indahnya solat dia. Tuan-tuan tengok orang khusyuk semayang kan. Jangan tengok kita. Tengok kita semayang tak teringin semayang. Tengok orang khusyuk semayang, subhanallah. Semua orang tengok. Habis bagi salam, kata Khubayb, kalaulah bukan kerana aku risau kalian menyangkakan aku takut mati,
nescaya aku akan panjangkan solat ni. Khubayb pendekkan solat supaya orang kafir yang tengok dia tidak menyangka bahawa sehari kalau dia mayang panjang, orang kata ni takut lah tu. Tak. Tengok bercakap. Sehari memang mati, memang akan mati Khubayb ni, tapi percakapan dia, aku pendekkan supaya kalian tidak menyangka bahawa aku takut untuk mati. Lalu dibunuh Khubayb, dipotong sikit demi sedikit dia punya badan dia. Potong sikit-sikit, potong tangan kanan, potong tangan kiri. Kemudian pemimpin Quraisy tanya, wahai Khubayb, kalau kami minta tebuskan diri kamu dengan Muhammad, bolehkah awak tular ni? Ni sakit ni. Sakit ni, potong. Maka kata Khubayb, seandainya kalian minta untuk dicucuk satu duri pada badan Muhammad, itu pun tidak akan aku benarkan untuk kalian lakukan. Boleh sebut lagi tuan no? Bukan potong kuku kan, bukan kerak rambut, potong badan ni. Pemimpin Quraisy nak tengok iman sahabat ni. Maka kata Khubayb, aku tidak akan bersenang lenang di dalam rumah bersama ahli keluarga dan Rasulullah dicucuk dengan sebatang duri. Tak mungkin. Dengan Nabi, potong, dikatam, kena katam hidup-hidup. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia pun pandang ke langit, dia kata, Allahumma hsihim adada. Ya Allah, kira mereka ni seorang-seorang. Waqtulhum bidada, bunuhlah mereka kesemuanya. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal seorang pun. Sahabat ni doa ni. Lepas tu dia meninggal syahid. Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Waktu tu kata Sa'id, bergementar seluruh tubuh aku. Lalu aku menunggu balasan daripada Allah yang datang daripada langit. Dia pun tak tunggu lama, dia pun balik. Balik malam tu dia duduk fikir, Sa'id bin Amir ni, dia kata, agama apa yang orang membuatkan satu orang begitu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agama apa yang membuatkan satu orang sanggup menggadaikan nyawa dia untuk agamanya? Agama apakah? Dia duduk fikir. Dia kata, tidak akan ada agama melainkan ia adalah agama yang benar dengan mengorbankan pengorbanan yang besar macam ni. Dia pun masuk Islam. Tu cerita Sa'id bin Amir masuk Islam. Kemudian Nabi pun wafat, dia hidup dengan Rasulullah lah. Dia pergi ke Madinah, hidup dengan Nabi, belajar dengan Rasulullah apa semua. Nabi wafat, naik Abu Bakar. Abu Bakar pun wafat, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia bagi nasihat. Ni sahabat. Dia kata, ya Amirul Mu'minin, ittaqillah. Wahai pemerintah orang Islam, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan email lah, bukan WhatsApp, pergi depan. Dia kata ittaqillah. Padahal itu saya normal lah tu. Ni kata sahabat ni.